بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Hasyiah Syarqawi ala Luhudi. Semalamnya ada satu ibarat yang mana dalam naskah ini tidak ada, dan kebanyakan naskah ada ya. Dekat mana duduknya? Ibarat ni duduk pada kalam syarih kat luar ni. Duduk sini. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Faqad ulima min dini sahabati daruratu ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam duna tawaqqufin. Diketahui daripada sirah perjalanan sahabat pentingnya mereka atau mereka ni ikut Nabi tanpa tawakuf, tanpa terhenti dulu nak tanya ke apa, tidak, mereka akan ikut dengan terus. Jadi perbuatan itu wahuwa dalilun qat'iyyun ijma'an ala ismatihi. Baru sambung balik sini. Itu dalil yang qat'i, seakan ijma' daripada sahabat menunjukkan bahawa para Nabi ni, Nabi Muhammad ni, begitulah juga para Nabi ni maksum, ismatihi, terpelihara daripada segala maksiat dan juga perkara makruh. Jadi ayat ini jadi mustaqim lah. Jadi ayat ini jadi jelas lah begitu okay. Kita sambung daripada kalam Hasyi rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qauluhu faqad ulima min dini sahabah. Sungguhnya telah diketahui daripada din sahabat, daripada agama para sahabat, beragama. Apa maksud din sahabah? Ai tariqatihim, perjalanan mereka, wa adatihim, dan adat para sahabat ni. Wa kana al-aula, dan kata Muhasyi adalah lebih aula, adamat tafri'. Syarih aulanya tak buat tafri' lah. Faqad ulima ni tidak meletakkan tafri' di situ. Sepatutnya gitulah. Kenapa? Li'anna hadza dalilun, kerana ini itu sendiri jadi dalil. Bi'anna ma'tufan, bi'anna dalilun bi'anna ma'tufun ala qawlihi, bi'anna ma'tuf ala qawlihi kitabullah ta'ala. Ini juga jadi dalil. Dalil bahawa dia itu ma'tuf ala qawlihi kitabullah ta'ala. Ka'annahu qala, seakan-akan musannif berkata, kitabullah, dalil bagi ismah itu,
ialah kitabullah wa fi'lus sahabah, dan perbuatan sahabat. Jadi dia kata di anna hadha dalilun. Jadi dalil pula kepada dakwaan yang dibawa itu. Dengan dia itu jadi maktuf bagi kalam musannif sebelum ini, kitabullah. Ka'annahu qala kitabullah ta'ala wa fi'lus sahabah. Qawluhu duna tawakkufin, tanpa mereka tawakuf, tanpa mereka terhenti atau fikir dulu, tak ada. Mereka bila Nabi buat, mereka ikut. Ai mata amarahum bi fi'li syai'in, bila mana Nabi suruh sahabat buat sesuatu, imtathaluhu, mereka akan ikut terus. Mereka tak tanya-tanya, adakah ini khusus yang untuk kamu? Tak. Wa hadha bin nazari lil ghalibilah, katanya ini kalau melihat kepada hukum ghalib, hukum kebanyakan. Wa illa, jika tidak, kalau kita tidak lihat kepada hukum ghalib, faqad waqa'a minhum tawakkufu, sungguhnya berlaku pada sahabat, daripada sahabat ni tawakkufu, berlaku kadang-kadang sahabat tawakuf dulu, sahabat tunggu dulu, perhati dulu. Contohkah seperti mana? Kama waqa'a fi ghazwatil fathi, seperti mana berlaku pada ghazwatil fathi, pada peperangan Fathul Mekah. Dalam peristiwa Fathul Mekah, hina amarahum, ketika Nabi menyuruh mereka, bil fitri, untuk berbuka. Jadi Fathul Mekah ni berlaku pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, maka berhajat mereka untuk musafir, nak siapkan alat-alat berperang lah kiranya. Jadi berlaku mana? Fi Ramadhan, pada bulan Ramadan. Maka Nabi SAW suruh para sahabat ni berbuka, sebab untuk memberi kekuatan kepada mereka. Fastamarru, mereka berkekalan, ala lintina, berkekalan di atas enggan makan. Nabi suruh buka, mereka tak mau buka. Nabi suruh tu, tapi mereka tak buat. Macam mana? Akhirnya fatana walal qadha, Nabi pun ambil bekas air minum, fashari wa syariba, Nabi ambil bekas air minum, Nabi sendiri minum. Bila Nabi minum, fasyaribu, para sahabat pun ikut turut minum belaka. Jadi situ berlaku seakan ada tawakuf lah. Sahabat pun ialah bila Nabi suruh, Nabi suruh saja. Jadi memang sahabat ni ingat kesuruhan tu tidak sama kuat dengan Nabi minum. Bila Nabi buat, sahabat habis semua turut minum belaka. Itu satu. Wa kama waqa'a fi ghazwati Hudaybiyah, dan sebagaimana berlaku pada peperangan Hudaybiyah. Dipanggil suluh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah lah. Annahu sallallahu alaihi wasallam amarahum bin nahri, Nabi suruh mereka sembelih. Sebab mereka datang, ini sebelum Fathul Mekah lagi lah, suluh Hudaybiyah ni, ketika mereka datang bersama Nabi untuk melakukan umrah, tapi mereka ditahan di tempat namanya Hudaybiyah. Maka mereka tak boleh, kufir Quraisy tak boleh masuk, tak benarkan mereka masuk. Akhirnya mereka tertahanlah dalam keadaan mereka semua dalam keadaan ihram. Bagaimana mereka nak keluar pada ihram? Tentulah dengan kena tahallul. Tahallul dengan cukur kepala dan sembelih. Jadi Nabi SAW suruh mereka sembelih. Falam yanharu, mereka tidak sembelih. Nabi suruh sembelih, falam yanharu, mereka tak sembelih. Illa ba'da fi'lihi, kecuali setelah Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam buat. Wa dhalika, ceritanya macam mana?
annahu sallallahu alaihi wasallam qala lahum, Nabi berkata kepada sahabat, qumu fanharu, bangunlah kamu semua, sembelihlah, wahliku, dan bercukurlah kepala masing-masing untuk tahallul daripada ihram ni. Kerana ni dipanggil ihram, tahallul li ajli ihsar, tahallul kerana sebab kena tahan. Qala rawi, kata rawi yang meriwayatkan hadis ini, wa wallahi ma qama minhum ahadun, bila Nabi kata bangun, sembelih, cukur, tak ada seorang berdiri. Hatta qala zalika thalatha marratin, sehingga Nabi kata 3 kali. Nabi kata, falamma lam yakum minhum ahadun, apabila tak ada seorang di kalangan mereka bangun, Nabi pun sedihlah. Dakhala ala ummi salamata, Nabi pun masuk dalam kemahnya, berjumpa isterinya Ummu Salamah, yang mana ketika itu giliran Ummu Salamah ikut Nabi untuk musafir. Nabi masuk keadaan sedih, tanya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, wa dzakara laha ma laqiya minan nasi, dan disebut kepada Ummu Salamah apa yang didapati daripada manusia. Jadi Nabi risaulah, sahabat ni tak ikut arahan Nabi, yang mana bila tak ikut arahan Nabi ni satu benda yang berat dah, yang berhak untuk diturunkan azab. Nabi risau bahawa Allah akan turunkan azab kepada kaum dia. Allah Ta'ala akan menimpakan bala bencana. Jadi Nabi cerita kepada Ummu Salamah. Faqalat Ummu Salamata, ya Nabi Allah. Ummu Salamah ni beri nasihat kepada Nabi. Wahai Nabi Allah, atuhibbu dhalika, kamu ingin ke orang buat demikian? Ukhruj, kamu keluar, wala tatakallam, jangan bercakap apa-apa pun. Kamu keluar, jangan bercakap. Wala tatakallam ahadan, jangan cakap dengan seorang pun. Hatta taf'ala, sehingga kamu buat dhalika, demikian itu. Ya Rasulullah, kamu keluar, tak payah cakap apa-apa, kamu buat sendiri. Kamu sembelih, kamu cukur. Fakharaja, lalu Nabi pun keluar. Fanahara biyadihi, lalu Nabi pun sembelih dengan tangan dia. Wada'a haliqahu, dan Nabi panggil tukang cukur dia dan mencukur rambut Nabi. Falamma ra'ahu dhalika, apabila para sahabat melihat demikian itu, qamu, mereka pun bangun. Fanaharu, mereka pun pakat sembelih binatang masing-masing. Wa ja'ala ba'duhum yahdiku ba'da, dan jadilah sebahagian mereka mencukur kepala sebahagian yang lain. Hatta kada ba'duhum yaqtulu ba'da, sehinggalah sebahagian mereka berbunuhan. Berbunuhan ni maknanya apa? Berebutlah, berbalah dengan sebahagian lain. Biar aku cukur dia. Aku nak cukur, aku nak cukur. Maknanya apa? Perbuatan Nabi itu lebih berkesan daripada Nabi bercakap saja. Jadi bila Nabi buat ini, sahabat habis semua sahabat ikut. Jadi kama fil Bukhari, ini berlaku sebagaimana disebut dalam hadis Sahih Bukhari. Okey, wa'tadharu, dan mereka minta uzur, minta maaf lah, an tawaqqufihim, daripada tawakuf, terhenti ataupun berhenti atau memikirkan mereka tadi. Mana ni? Jadi apa sebab para sahabat ni bila Nabi suruh, mereka tidak segera buat, sehingga Nabi sendiri buat. Wa'tadharu, ataupun kita kata gini boleh, wa'tudhiru, dan diberi uzur mereka. Gitulah. Wa'tudhiru, dan dicari uzur
uh, bagi mereka tentang tawakuf, terhentinya mereka, kenapa mereka tidak segera ikut tu. Boleh juga muqtadiru as-sahabah lah. Kalau wa'tadharu al-ulama pun boleh, an tawaqqufihim an tawaqqufis sahabah. Pada ulama mencari unsur tentang apa nama ni, tawakufnya sahabat, ataupun uqtadiru mereka para sahabat diuzurkan daripada tawakuf mereka bi'aujuhin, dengan beberapa aujuhin, beberapa wajah. Ada apa, kenapa sahabat tidak terus ikut? Minha, antaranya annahum hamalul amra, mereka memaham suruhan Nabi itu ala nadbi, atas apa, atas sunat. Jadi benda bila Nabi suruh boleh jadi sunat saja. Itu satu. Waqila, dan katakan annahum bahatahum daruratul hal. Bahatahum daruratul hal, terkejut akan mereka oleh daruratul hal. Apa nama ni? Oleh situasi keadaan itu. Kepincangan keadaan tersebut. Mereka tu terkejut dengan apa yang berlaku. Bahatahum, terkejut akan mereka oleh daruratul hal, keadaan, tuntutan keadaan tersebut. Kenapa? Kerana berlakunya ketika mana perjanjian Hudaibiyah tu, dalam perjanjian tersebut pada zahirnya seakan-akan perjanjian tu menyembelahi pihak musyrikin Mekah. Tiba-tiba Nabi bersetuju. Jadi para sahabat sebahagiannya tak boleh nak proses, tak boleh nak cernakan langkah yang diambil oleh Nabi ni. Nampak? Kenapa Rasulullah rela menandatangan perjanjian yang membawa kepada kelebihan kepada pihak musyrikin, padahal mereka orang Islam kuat. Jadi situasi yang getir itu menyebabkan mereka jadi terkejut. Fastaghraku fit tafakkur, maka mereka tenggelam dalam berfikir. Fima waqa'alahum, pada perkara yang berlaku pada mereka. Fi tilkal ghazwati, pada peperangan itu. Minal masyaqqati, daripada kesukaran. Wa dzalika, dan demikian itu, annahu sallallahu alaihi wasallam qadima, Nabi datang. Qadima huwa, Nabi datang. Huwa wa ashabuhu, dan sahabat baginda. Mu'tamirina, dalam keadaan nak melakukan umrah. Wa nazalu bi aqsa Hudaibiyah, mereka pun turun menginap pada hujung tanah Hudaibiyah. Pada hujung tanah tempat namanya Hudaibiyah. Famana'ahum musyrikun, lalu menghalang akan mereka orang musyrikin min dukhuli Makkah, daripada masuk Mekah. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uthman bin Affan, Nabi pun utuskan Uthman bin Affan bi kitabin, dengan satu surat, di asyrafi Quraisy, kepada pemuka-pemuka pembesar Quraisy. Yu'limuhum, memberitahu kepada mereka, annahu innama qadima, bahawa baginda hanya saja datang, mu'tamiran, untuk berumrah, la muqatilan, bukan untuk berperang. Fasammamu, maka mereka berkeras, pihak musyrikin Mekah berkeras ala alla yadkhula, bahawa baginda Nabi tidak boleh masuk Mekah hadzal ama, tahun ini. Mereka kerah juga, Nabi tak boleh masuk juga Mekah tahun ini. Thumma rama rajulun,
Kemudian seorang lelaki melempar, lempar dengan batu min ahadil fariqain, daripada salah satu daripada dua kumpulan itu, al-akhara, lempar kepada kumpulan satu lagi. Jadi ada seorang yang cuba nak mengapikan ini, mencetuskan perbalahan ini, dilempar pada satu kumpulan kepada kumpulan satu lagi. Fakanat ma'arikatan bin nabli, maka jadilah peperangan dengan lempar anak panah. Masing-masing duk panah, satu kumpulan panah pula yang lain. Wal hijarati, dan juga lemparan batu. Fa'amsaka Rasulullah SAW ba'dahum, lalu Nabi sempat menangkap sebahagian mereka. Wa amsakal kuffaru Uthmana, dan orang kafir pula sempat tangkap Uthman. Fa asya'a iblisu, maka telah menyebarkan berita oleh iblis, annahum qataluhu, bahawa Quraisy ni bunuh Sayyidina Uthman. Wa rafa'a bihi sautah, dan iblis ni angkat suara dia, khabar Uthman mati. Faqala Rasulullah SAW, lan nabrah, kami tidak akan berganjak, hatta nunajizahum, sehingga kita selesaikan mereka al-harba, dengan perang. Kami habiskan dan selesaikan mereka dengan perang. Ai nu'ajjila kita lahum, kita segerakan berperang dengan mereka. Wada'an nasa tahta syajarati, lalu Nabi panggil orang ramai untuk bai'ah di bawah pokok, bai'ati ridwan, lil bai'ati, untuk bai'ah alal mauti, bai'ah di atas mati. Sebab apa? Sebab dapat berita Osman kena bunuh. Itu satu. Ataupun ada yang mengata au ala alla yafiru, ataupun bai'ah supaya jangan ada yang lari waqtal harbi, ketika perang. Fabaya'uhu ala dhalik, lalu sahabat bai'ah Nabi atas demikian itu. Kita berhenti sekejap untuk jawab Azhar. Okay. Falamma sami'al musyrikuna bil mubaya'ati, apabila orang musyrik dengar dengan bai'ah Nabi ni, khafu, mereka pun bimbang, takut. Fa arsalu rajulan, lalu mereka hantar seorang lelaki, minhum, di kalangan mereka, ya'tadiru, minta uzur, minta maaf, bi anna ashabahu, dengan bahawa sahabat mereka habisu, mana ni lagi ni, ya'tadiru, fa arsalu rajulan minhum ya'tadiru bi anna, meminta uzur, bi anna ashabahu, bahawa sahabat Nabi ni hubisu, mereka ini kena tahan sahaja. Wa annal qitala, dan sesungguhnya peperangan itu lam yaqa', tidak berlaku, tak ada berlaku perang bunuh, tak ada. Illa min sufahaihim, kecuali di kalangan orang-orang bodoh mereka, pemuda-pemuda hak gedebe, orang yang bukan orang yang berfikir panjang, orang-orang bodoh di kalangan mereka tu je. Wa talaba, dan lelaki yang diminta, ay yab'atha ilaihim, bahawa Nabi utuskan kepada mereka, min
man usira minhum. An yab'atha ilaihim man usira. Orang yang ditahan, orang yang ditawan, minhum, di kalangan mereka. Jadi dia minta Nabi lepaskan balik tawanan yang Nabi sempat tawang di kalangan musyrikin Mekah tadi lah. Faqala Nabi SAW, inni ghairu mursiluhum. Aku tidak akan utus dan hantar mereka hatta tursilu ashabi, sehingga kamu hantar dan utuskan sahabat aku. Aku tak akan lepaskan tawanan aku ni sehingga kamu lepaskan sahabat aku yang kamu tawan. Faqala dzalika ar-rajulu, maka berkata lelaki itu, ansaftana, kamu telah menginsafkan kami. Maknanya perkataan kamu tu betul, adil. Insafnya adil. Ialah takkan nak serah dulu kalau pihak sana tidak serah. Maka faba'atha ila Quraisy, maka diutus dia, utus kepada Quraisy, fa arsalu Uthmana wa jama'atan minal muslimin. Lalu mereka pun melepaskan Sayyidina Uthman dan sekumpulan daripada orang Islam. Wa waqa'as sulhu, dan berlakulah suluh, perjanjian damai, bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina dzalika rajuli, antara Nabi dan lelaki itu, ala syurutin, di atas beberapa syarat. Apa dia? Wahiya an yuda'a al harbu bainahum, dengan bahawa hendaklah dihentikan perang di antara Quraisy dan juga Nabi ni, asyara sinin, 10 tahun. Wa an yu'ammina, dan boleh memberi aman, ba'duhum ba'da, sebahagian mereka akan sebahagian yang lain. Wa an yarji'a, dengan bahawa Nabi kena an yarji'a anhum amahum hadha, mereka hendaklah pulang, Nabi hendaklah pulang daripada orang Quraisy ni tahun ini. Wa ya'ti mu'tamiran, dan dia datang, boleh datang berumrah fil amil qabil, pada tahun depan. Wa an yarudda ilaihim, dan hendaklah Nabi pulangkan kepada mereka, man ja'a minhum, sesiapa yang datang di kalangan orang Mekah datang kepada Nabi, hendaklah dipulangkan kepada mereka, man ja'a minhum wa aslama, dan dia datang juga kepada Madinah dan Islam. Jadi siapa yang daripada ahli Mekah ikut Nabi Islam, hendaklah dipulangkan kepada orang Quraisy Mekah. Wa anna man ja'a mimman tabi'ahu, dan orang yang datang di kalangan yang ikut Nabi, orang yang asal ikut Nabi, datang ke Mekah. Ni ke puak-puak mana ni? Puak-puak yang murtad ini. Ada di kalangan mereka yang murtad dan buat silap. Mereka asal ikut Nabi, tiba-tiba kembali datang ke Mekah kerana mereka murtad dan keluar pada Islam, balik Mekah. Anna man ja'a mimman tabi'ahu lam yarudduhu, mereka tak perlu pulang balik. Orang Quraisy tak perlu serahkan balik ke Nabi. Mana-mana orang Madinah yang asal Madinah atau ikut Nabi ke Madinah tiba-tiba murtad dan lari ke Mekah, orang Quraisy tak perlu hantar balik pada Nabi. Lam yarudduhu ilaihi. Itu antara poin-poin perjanjian itulah. Jadi nampaklah di situ pada zahirnya berlaku berat sebelah. Tapi sebenarnya tidak. Itu ada hikmat yang jauh lebih baik, yang mana akhirnya memberi kepada tangga dan juga berlakunya Fathul Mekah. Nampak zahir seakan orang musyrikin menang dari segi syaratnya, tapi tidak. Wa katabalahum, dan menulis kepada mereka ini. Jadi orang yang tulis perjanjian ni siapa? Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, bidzalika, dengan demikian itu, kitaban, kitab, iaitu perjanjian. Fakarihal
muslimuna hadhihi syuruta. Jadi orang Islam kebanyakannya tak sukalah syarat ini. Kerana syarat ni pada zahir berat sebelah. Wa qalu ya Rasulullah ataktubu, adakah kamu menulis perjanjian inna naruddu, bahawa kita kena pulangkan orang kita, wala yaruddu, tapi mereka tak perlu pulangkan, mereka tak perlu hantar balik orang kita yang lari ke dia. Qala na'am, Nabi kata ya. Inna man dhahaba, inna, sesungguhnya, man dhahaba minna, orang yang lari daripada kita, ilaihim, kepada mereka, orang yang di kalangan kita lari kepada Mekah, lari kepada Quraisy, fa'ab'adahu Allahu, maka moga Allah menjauhkannya. Dia lari pergi Tuhan jauh lah. Buat masalah, buat lari tu orang bermasalah. Nampak tak? Jadi orang buat lari pada kita tu, Allah Ta'ala jauhkan. Jadi masalah dah jauh dah. Wa man ja'a minhum ilaina, dan siapa yang datang di kalangan mereka kepada kita, fasayaj'alullahu lahu faraja, moga-moga Allah Ta'ala jadikan kepadanya kelapangan, wa makhraja, dan jalan untuk keluar, ba'da sulhi, selepas pada berlaku suluh. Orang yang mana daripada mereka datang kepada kita, tiba-tiba kena hantar balik, tak apalah, Allah Ta'ala akan jadikan satu pembukaan dan jalan keluar. Yang mana mereka inilah akan menjadi sebab kepada berimannya penduduk-penduduk Mekah. Qala sallallahu alaihi wasallam li sahbihi, kepada sahabat dia, li sahbihi, kepada sahabat Nabi. Nabi kata apa? Kumu fanharu, bangunlah kamu dan sembelihlah. Wa karrara zalika thalatha, Nabi ulang 3 kali. Falam yaqumu, tapi mereka tidak bangun pun. Fadakhala ala Ummi Salamata, lalu Nabi pun masuk berjumpa Ummi Salamah. Faqala halaka muslimu, habis dah orang Islam. Wasak dah, berat dah orang Islam ni. Amartuhum an yahliku, aku suruh mereka bercukur. Binasa dah orang Islam ni, habis dah ni. Aku suruh mereka bercukur, wayan haru, dan suruh mereka sembelih. Falam yaf'alu, tapi mereka tak ikut. Nabi bimbang lah, sebab sebelum ni kalau berlaku, Allah Ta'ala akan turunkan azab siapa yang ingkar arahan Nabi dan Rasulnya. Jadi faqalat lahu, Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, la talumuhum, jangan kamu cela mereka, la talumhum, jangan kamu cela mereka, fa innahu syaqqa alaihim hadas sulhu, sungguhnya berat ke atas mereka suluh ini. Suluh ini, perjanjian ni jadi berat, mereka ni susah hati dengan ini. Syaqqa alaihim hadas sulhu bi ghairi fathin, tanpa ada pembukaan, tanpa ada kemenangan, tanpa ada apa-apa perang. Tiba-tiba kena suluh yang nampak berat sebelah ni, berat ke atas mereka. Ummu Salamah beri nasihat kepada Nabi. Ukhruj, keluarlah kamu, fanhar, kamu sembelih, ila akhiri ma taqaddama, sehingga akhir cerita yang telah disebut. Okey. Wa jawazus sulhi, dan harus suluh ini. Sesalah tu. Itu peristiwa tu panjang ceritanya. Okay. Kemudian katanya wa jawazus sulhi, keharusan melakukan suluh, perjanjian damai ini, bisyarti raddi, dengan syarat raddi man ja'a musliman, dengan syarat mengembalikan orang yang datang dalam keadaan Islam. Kan disyaratkan itu, orang yang mari daripada Mekah ke Madinah dalam keadaan Islam kena pulang balik kan.
Keharusan ini mansukhun, ini telah dinasahkan di sisi Abi Hanifah. Abi Hanifah syarat je ni tak boleh pakai dah lah. Kalau berlaku ada seumpamanya tak boleh dah. Mansukhun indah Abi Hanifah. Wa qala bakil a'immati, kata imam-imam lain, ghairu mansukhin, syarat ini tak mansukh, boleh aja nak buat syarat begitu. Fayasihhu syartu raddi dzakarin balighin aqilin. Katanya sah untuk meletakkan syarat kena pulang balik lelaki yang balik yang berakal. Lam ra'atin, tapi bukan perempuan lah. Kalau perempuan nak pulang balik kepada orang kafir tak boleh, sebab bahaya. Tapi kalau orang lelaki balik berakal boleh. Itu di sisi tiga mazhab lain lagi. Qauluhu wa huwa wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu saja insya-Allah. Untuk kali ini kita akan sambung. Moga-moga Allah Ta'ala beri kesihatan yang sempurna insya-Allah. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.